Tapi sayangnya dalam sejarah kita, pencapaian orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua tidak dirakamkan. Jadi kalau saya tanya orang, siapa orang Melayu pertama diserap ke dalam Malayan Civil Service, Malayan Civil Service itu untuk orang putih saja mula-mula. Siapa orang Melayu pertama? Diorang tak tahu. Siapa orang Melayu yang pertama dilantik sebagai hakim, bukan magistrate, hakim? Mereka tak tahu. Siapa orang Melayu pertama menjadi peguam? Mereka tak tahu. Kemudian di Kedah ada seorang namanya Muhammad Zain Arifin. Dia sezaman dengan Tengku Abdul Rahman. Tapi Tengku pergi ke Cambridge, dia pergi ke Oxford University, balik dengan ijazah Oxford University, masuk Kedah Civil Service, dan dia adalah orang bukan Eropah yang pertama dipilih untuk mewakili Kedah dalam bidang rugby, dan dialah yang melatih murid-murid Sultan Abdul Hamid College. Tapi bila saya tanya orang Kedah, mereka tak ingat nama itu. Kemudian di Kelantan, Tan Sri Nik Ahmad Kamil adalah orang kedua, orang Kelantan kedua dihantar ke Seberang Laut untuk belajar undang-undang. Yang pertama siapa? Saya tanya orang Kelantan, mereka tak ingat. Jadi itulah masalahnya. Dan orang Melayu yang begitu berjaya dulu, macam saya kata, dilupakan. Di Johor misalnya, seorang yang menjadi doktor mendapat ijazah dari Australia ialah Dr. Hamzah Haji Taib, lebih awal daripada Dr. Ismail Abdul Rahman, lebih awal. Dilupakan. Kemudian ada seorang lagi yang merupakan orang pertama negara ini diserap ke dalam Malayan Legal Service, Raja Musa Raja Bot. Jadi begitu cemerlang dalam bidang undang-undang. Dan di Kedah juga orang tahu tentang Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri, tapi sudah lupakan saudaranya Tengku Yaakob. Tengku Yaakob juga belajar di Cambridge University dan dalam bidang pertanian. Jadi bila dia balik ke Kedah dan didapati apa yang dia belajar di Cambridge tak begitu sesuai, kerana keadaan di barat dengan sini tak sama, dia dihantar ke Trinidad. Jadi belajar lagi, balik ke Kedah dan berjaya menjadikan Kedah sebagai negeri yang paling penting, paling terkenal dalam bidang pertanian. Dan ada seorang lagi, Dr. Mustafa Osman, juga dari Kedah, patologis yang pertama di negara ini. Dia mendapat ijazah dari Hong Kong University dan kemudian mengajar di Hong Kong University, dan selepas itu Edinburgh University. Dari masa British tiba di sini sampai masa mereka berundur, mereka mengutamakan kedudukan orang Melayu. Jadi banyak ditulis tentang orang Melayu, dan persepsi pihak British sangat-sangat penting. Di antara lain, pihak British kata the Malay is nature's gentleman, tetapi without their rulers, the Malays will be just a mob. Jadi sistem beraja itu sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, bila British datang, British sudah menguasai India dan banyak masalah di India. British kata, we do not want the Malays to be like the Bengali babu. Banyak menimbulkan kekacauan. Jadi British membuat persiapan untuk menjamin supaya masyarakat Melayu dari segi strukturnya tidak berubah.
Tetapi di samping itu, proses pemodenan mesti diperkenalkan. Tapi proses itu patut diperkenalkan kepada golongan yang memerintah saja, kerana mereka sudah biasa memerintah. Jadi dua orang yang pertama dihantar untuk belajar bahasa Inggeris di Raffles Institution Singapura ialah putera Sultan Abdullah, Raja Mansur dan Raja Chulan. Di sini di Kuala Lumpur ada jalan Raja Chulan kan, jalan Chulan itu. Dan British juga mau menggalakkan orang Melayu mengamalkan budaya British yang lemah lembut. Jadi British memperkenalkan sukan kepada orang Melayu, terutama sekali bola sepak. Pada tahun 1909 sudah ditubuhkan Malaya Football Association di Singapura. Malaya Football Association hanya terbuka kepada klub bola sepak Melayu, dan dalam 2 tahun saja sudah ada 50 klub bola sepak Melayu di Singapura. Dan kemudian Singapura melahirkan ramai pemain bola sepak yang sangat-sangat terkenal. Yang paling terkenal ialah Abdul Fattah. Generasi sekarang tak tahulah siapa dia, ya. Abdul Fattah. Dan British juga membuat keputusan, ini satu kesilapan besar, bahawa orang Melayu pada zaman dahulu adalah petani. Tapi orang Melayu bukan petani pada masa dulu. Mereka tinggal di tepi laut. Mereka adalah pedagang. Pada 1885, orang Melayu sudah terkenal di New York. Dan di situ orang Melayu dikenali sebagai sea nomads. Sea nomads. Mereka adalah pedagang. Jadi British cuba menggalakkan orang Melayu menanam padi. Mereka tak mau. Jadi bila ada skim tanam padi, orang Melayu tak mau terlibat. Oleh sebab itu British terpaksa membawa orang Banjar dari Banjarmasin. Jadi kalau sekarang kita pergi ke tempat yang pernah ada skim tanam padi, macam Krian di Perak, Sungai Manik di Perak, Tanjung Karang di Selangor, keturunan orang Banjar masih ada. Jadi bila pada tahun 1910 harga getah melambung naik, ramai orang dari luar datang untuk membeli tanah di tanah Melayu, nak buka ladang getah. Masa itulah British meluluskan enactment tanah simpanan Melayu tahun 1913. Dan pada masa itulah British mula menetapkan takrif Melayu. A Malay must be a Muslim, speaks Malay habitually, and practices Malay custom. Dan itu masih diterima bila Perlembagaan 57 ditetapkan. Tapi orang di negara ini salah faham. Mereka bila seseorang bukan Islam, memeluk agama Islam, mereka kata dia sudah masuk Melayu. A Malay must be a Muslim. Tapi a Muslim need not be a Malay. Tapi orang sini salah faham. Mereka bukan kata masuk Islam, masuk Melayu. Jadi banyak masalah timbul kerana itu.